بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة وأخوات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bertemu sekali lagi dalam rancangan bacaan kitab Zadul Ma'ad. Hari ini kita sambung lagi apa yang kita dah bacakan pada kuliah yang lepas, iaitu kedatangan Bani Al-Muntafiq. Bani Al-Muntafiq. Bani Al-Muntafiq yang kita sudah maklum, kita mulakan pada kuliah lepas, yang di mana berlakulah dialog antara mereka dengan Nabi SAW berkenaan dengan hari kiamat, berkenaan dengan bagaimana keadaan mereka di akhirat kelak, dan apakah ganjaran-ganjaran yang mereka dapat jika mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ambil sikit, kita patah balik sikit apa yang kita baca. Kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, dia berkata, aku berkata, kata wahai Rasulullah, iaitu daripada Bani Muntafiq ini bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah kami melihat, maksudnya bagaimanakah kami melihat Allah Subhanahu wa taala akhirat kelak? Beliau SAW bersabda, seperti penglihatan anda saat ini. Dan hari itu sebelum matahari terbit, pada hari matahari menyinari bumi dan mengarah ke gunung. Dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah kami diberi balasan atas amalan-amalan dan keburukan kami dan kebaikan kami? Beliau Nabi SAW bersabda, kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang semisalnya, dan kejahatan dibalas dengan semisalnya, kecuali jika mendapatkan pengampunan. Ini kaedah dalam beramal, iaitu apa dia? Setiap amal baik diganda 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha, bi asyri amthaliha. Siapa yang buat baik maka dapat 10 kali ganda. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithluh, fala yujza illa mithlaha. Maka siapa yang datang dengan benda yang buruk, maka tak dibalas melainkan dengan sepertinya, satu saja. Namun kita kena ingat tentang barakallahu fiik. Pertama sekali, dari segi gandaan ini, Allah Ta'ala boleh gandakan lebih daripada 10. Kan? Sebenarnya hadis Nabi SAW, ila sab'i mi'ati dhi'fin. Ila sab'i mi'ati dhi'fin. Hingga ke 700 kali ganda. Man hamma bi'amalin bihasanatin wa huwa ya'maluha falahu bi'ashri amthalih ila sab'ati mi'ati dhi'fin. Ila ad'afin kathirah, kata Nabi SAW. Bahkan bukan hanya 700, ila ad'afin kathirah, kepada gandaan yang tak pernah, yang sangat banyak, lebih dari 700. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala
berfirman dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sebenarnya kami memberi ganjaran kepada orang yang sabar itu tanpa hisab, bighairi hisab, bighairi hisab, tanpa hisab, bighairi hisab. Bighairi hisab kata para ulama iaitu tidak ada hadnya, boleh jadi infinity. Wallahu ta'ala alam bissawab. Seperti mana yang kita dengar dalam hadis puasa, kan? Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Tahal Kursi, kullu bani Adam, kullu amali ibni Adam lahu illa saum. Setiap amalan bagi anak Adam itu adalah baginya, kan? Pahala yang telah ditetapkan baginya, illa saum, melainkan puasa. Fa innahu li, sesungguhnya dia adalah milikku semata-mata, wa ana ajzi bihi, dan aku yang bagi ganjaran sebagaimana yang aku nak. Wa ana ajzi bihi, wa ana ajzi bihi. Okay? Jadi beliau SAW bersabda, kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang semisalnya, dan kejahatan yang semisalnya juga diberi, juga mendapat keampunan. Dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah syurga dan neraka itu? Beliau SAW bersabda, demi sembahanmu, sesungguhnya api neraka itu mempunyai 7 pintu. Tidaklah jarak antara 2 pintu neraka melainkan sebagaimana perjalanan penunggang melintasi antara keduanya sejauh 70 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Besarnya pintu neraka tu kan. Sampai jarak antara pintu dia 70 tahun perjalanan. Sesungguhnya syurga mempunyai 8 pintu pula. Tidaklah jarak antara 2 pintu melainkan seorang pengendara akan melintasi selama 70 tahun perjalanan. Ini juga pintu syurga besar, tuan-tuan. Pintu syurga tu dah besar dah. Jarak antara 2 pintu tu, Nabi kata, jarak pintu Kaabah tu besar, min Makkah ila Hajar. Daripada Mekah sampai ke Hajar. Hajar tu satu daerah dekat Syam sana. Punya daripada Mekah itu sampai Hajar, berapa ratus kilometer tu. Allahu Akbar, itu pintunya. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah kami lihat di syurga? Allahu Akbar. Beliau SAW menjawab, sungai-sungai dari madu yang murni, min asalin musaffa, dan juga sungai-sungai daripada khamar, ghaira asilin. Ini dalam surah apa? Dalam surah Muhammad. Allah sebut dalam surah Muhammad ni. Sungai-sungai dari madu yang murni, sungai-sungai dari khamar, yang tidak mendatangkan pusing. Jadi tidak menyebabkan kita mabuk dan pening dan penyesalan. Ya. Sungai-sungai dari susu, lam yataghayyar ta'muhu, kata Nabi SAW. Iaitu sungai yang tidak berubah rasanya. Dari susu. Sebab apa? Susu biasanya dalam tempoh tertentu dia akan bau, dia akan masam. Ini tak. Dan air yang ghaira sinin, dan tidak masin. Buah-buahan, demi sembahanmu tidaklah kalian mengetahuinya, yang terbaik dari semisalnya dia akan bersama isteri-isterinya yang suci. Maksudnya kita tak akan tahu macam mana keadaan yang terbaik. Kita hanya boleh dengar seperti kata Ibn Abbas. Seperti kata Ibn Abbas. Dan dia akan bersamanya dengan isteri-isterinya yang suci. Seperti mana isteri-isterinya sama ada dengan pasangan-pasangannya. Dan semestinya dengan isterinya, jika isterinya ataupun suaminya itu di kalangan ahli syurga, maka Allah Ta'ala akan temukannya dalam keadaan yang lebih elok dan lebih cantik. Tak macam sekarang. Sekarang ni kan makin tua, makin badan jadi kurang cantik, kan? Tenaga pun dah kurang, wajah pun dah kedut, kulitnya dah kedut, kan? Seperti Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu, wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Akan dapat apa dia, pasangan-pasangan yang sebaya-sebaya umurnya. Wa kawa'iba atraba. Kawa'ib pula, kalau kita baca kitab tafsir, bukan sekadar bidadari yang cantik, yang Masya Allah, dan disebut, tak masih sebut sini, buah dadanya montok-montok.
Tidak tafsir disebut. Tafsir Ibn Kathir. Dan satu riwayat. Jadi barakallahu fiqh. Akan dapat isi-isi yang cantik. Sebab itulah kita ni sabarlah sikit kat dunia ni tuan-tuan. Allah Ta'ala menggunakan kesabaran kat kita dengan kita tidak melakukan zina agar Allah Ta'ala gantikan kita dengan yang lebih baik, wanita lebih baik. Tinggalkan. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah isi-isi kami di syurga ataukah dari mereka wanita-wanita yang salihah? Beliau SAW bersabda, wanita-wanita yang salihah untuk orang-orang yang salih. Pada lafaz lainnya, wanita yang salihah untuk laki-laki yang salih. Kalian akan menikmati mereka dan mereka akan memberi kenikmatan pada kalian. Allahu Akbar. Semisal kenikmatan bagi kalian di dunia hanya saja wanita-wanita tersebut tidak melahirkan. Allahu Akbar. Kenapa dia sebut macam ni? Sebab Allah Ta'ala, Allah SWT tahu bahawa manusia ni antara yang menghalang dia daripada dia dapat berseronok dalam bab tu ialah kita takut melahirkan anak. Betul tak? Dan ada sebahagiannya sebab yang terhalang ialah kerana tak nak lahirkan anak. Kan? Kadang isteri kita takut dia kata, dah tak nak anak lagi dah. Dah penat. Kan? Contohnya. Jadi barakallahu fiqh. Mereka keadaan macam tu tak ada lagi. Tak lahirkan anak. Maka bebas. Apa saya nak buat, bebas macam tu. Berapa kali ke, 10 kali ke, 11 kali ke, 20 kali ke, 100 kali. Apatah lagi pada zaman itu, pada waktu itu, kekuatan kita diberi lebih daripada kekuatan lelaki yang biasa. Kan? Jadi, ini nikmat yang besar. Tak terhitung nilainya. Laqid berkata, aku punya wahai Rasulullah, tempat terendah bagi kami dan terakhir. Tetapi Nabi SAW tidak menjawab. Adakah kami dapat tempat terendah dan terakhir Nabi tak jawab. Sebab apa? Benda ni ialah benda gaib. Laqid berkata, wahai Rasulullah, dengan apakah kami membai'ah anda? Dia masuk Islam, dah tahu pasal hari akhirat, ganjaran syurga dan neraka. Nampak tak? Nabi SAW menceritakan ganjaran syurga dan neraka. Dan ini adalah aqidahnya ahli sunnah. Iaitu kita beramal untuk dapat syurga dan untuk menjauhkan neraka. Kita juga beramal untuk mencari redha Allah Ta'ala. Kita juga beramal untuk melihat wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat kelak. Janganlah kita menyangka bahawa orang yang beramal untuk mendapat syurga ini ialah orang yang tidak ikhlas. Tidak. Dan orang yang beramal untuk masuk syurga ini orang yang beramal untuk melihat wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wajah Allah tidak akan dapat dilihat melainkan hanyalah dengan masuk syurga Allah Azza wa Jalla. Lalu sahabat ni tanya, Laqid tanya, kami nak bai'ah. Bai'ah ni maksud janji sumpah setia. Jadi nak jumpa setia atas apa? Nabi nak bai'ah janji. Kita nak janji untuk apa? Lalu Nabi SAW menyodorkan tangan beliau SAW bersabda, mendirikan salat, menunaikan zakat, memusnahkan pelaku kesyirikan. Masya Allah. Nampak ni? Memusnahkan pelaku kesyirikan. Dan engkau tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sembahan selainnya. Nampak tak? Maksudnya kita ni diperintahkan untuk apa dia? Untuk memerangi golongan musyrikun. Tapi seperti mana yang kita sebut banyak kali, kan? Kita mesti itu termasuk pada jihad. Dan jihad ini dia terarah. Dia mesti dengan perintah, mesti ada pemerintahnya. Bukannya sembrono dan menyerang begitu saja. Bukannya saya boleh menyeru kepada jihad dan seumpama dengan yang menyeru pada peperangan ini bersama dengan pemerintah, bersama dengan pemerintah. Barakallahu fiik. Nah, lalu kata, wahai Rasulullah, dia kata, aku tanya, wahai Rasulullah, dan ada dan bagi kami segala yang ada di timur dan barat. Maka Rasulullah SAW menggenggamkan tangan beliau dan beliau SAW mengira bahawa aku mensyaratkan sesuatu yang beliau SAW tidak memberikannya kepadaku. Laqid berkata lagi, aku bertanya, kami akan mendiami daerah mana saja yang kami kendaki.
dan tidak ada seorang berbuat jahat kecuali dia akan menanggung akibatnya. Barulah beliau SAW menghamparkan tangan beliau SAW. Beliau bersabda, engkau boleh lakukan itu, tempatilah daerah yang engkau suka, dan tidaklah engkau berbuat jahat, melainkan engkau sendiri akan menanggung akibatnya. Lakit berkata, lalu kami meninggalkan beliau. Kemudian beliau SAW bersabda, sungguh kedua orang ini, sungguh kedua orang ini, demi sembahanmu adalah orang paling bertakwa di dunia dan di akhirat. Ka'ab al-Khudriyah, salah seorang daripada Bani Bakar bin Kilab, berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau salam bersabda, Bani al-Muntafiq, Bani al-Muntafiq, Bani al-Muntafiq, yang pantas dengan itu dari kalangan mereka, yang selayak dari itu di kalangan mereka. Hmm. Halun dzalika minhum, maksudnya yang paling ahli di kalangan mereka lah. Fansarafna, maka kami pun berpamitan. Kami pun pergi inilah bahasa Indonesianya. Kami balik menuju beliau dan aku berkata, Rasulullah, sesungguhnya apakah seorang yang berbuat baik di masa jahiliah mereka akan diberi ganjaran? Maksudnya kalaulah kami ni buat baik masa zaman jahiliah, adakah kami akan dapat ganjaran? Sebenarnya hadis Abu Zar kan, ya Rasulullah, kata ara'aitum ma atahanna fil jahiliyah, hal yujza bih. Ya Rasulullah, apakah dengan perkara-perkara yang kunna natahannath fil jahiliyah, yang kami dulu buat dulu masa zaman jahiliyah, adakah kami akan diberi ganjaran? Seorang yang lebah Quraisy mengatakan, sungguhnya bapakmu Al-Muntafiq berada di dalam neraka. Lakit berkata, kulit, wajah dan dagingku bagian terkena panas akibat perkataan tentang ayahku di hadapan orang ramai. Hingga aku berkenan untuk bertanya juga bapa anda, wahai Rasulullah. Namun pertanyaan dengan nada lain lebih bagus kedengarannya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan keluarga anda, ya Rasulullah? Dan sesuatu bersabda, dan keluargaku demi Allah. Maksudnya, dan keluargaku demi Allah. Ini isu yang besar. Nanti insyaAllah Imam Ibn Qayyim akan komentar isu ini, iaitu berkenaan dengan ahli keluarga Rasulullah, itu mak dan ayahnya, adakah mereka itu dalam neraka ataupun macam mana. Yang kita sebut dah, Nabi kata, inna abi wa abaka finnar, maksudnya ayahku dan ayahmu dalam neraka, kata Nabi SAW lelaki tersebut. Inna abi wa abaka finnar. Wallahu alam, kita beriman dengan nas itu, tuan-tuan, barakallahu fik. Kita bukanlah suka nak cerita pasal ayah Nabi dalam neraka. Itu bukannya urusan kita, barakallahu fik. Tapi kita ni hanya menyampaikan apa adalah hadis Nabi SAW. Dia hanya menyampaikan apa adalah hadis. Nabi kata, inna abi wa abaka finnar. Maksudnya ayahku dan ayahmu dalam neraka. Dan sekarang kata takwilkan abi itu ialah pakcik, iaitu Abu Talib. Jadi benda ni wallahu alam. Kita tak naklah apa dia gaduh bertembung, tapi cukuplah kita sampaikan apa yang telah disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Nabi sebut inna abi wa abaka finnar. Okay? Beliau bersabda, dan keluargaku. Nabi kata, dan keluargaku. Inna abaka al-muntafiq la finnar faka'annahu waqa'a harrun baina jildi wajhi wa lahmihi mimma qala abi ala ru'usin nas fahamamtu an aqul wa abuka ya Rasulullah, na ayah kamu ya Rasulullah, thumma idhan al-akhra ajmal faqultu ya Rasulullah wa ahluk. Nabi dia nak kata dan keluargamu ya Rasulullah, kata dan ayahmu. Boleh nak tanya dan ayahmu ya Rasulullah, tapi dia tak sampai hati nak sebut ayah. Dia dan keluargamu ya Rasulullah, wa ahluka ya Rasulullah. Qala wa ahli la'amrullah, dan keluargaku demi Allah. Masya Allah. Hadha sya'nu tauhid, dan Allah. Kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah Ta'ala jadikan makna ayah kita termasuk orang yang beriman, mak kita beriman, ayah kita mati sebagai seorang Muslim, seorang yang bersalat, mak kita masih Muslim, salat, nikmat dan barakallahu fik. Bayangkan sahabat tadi bila dengar ayah dia
dalam neraka. Macam mana dia kata? Ka'annaha harrun bainal jildi wal lahmi, antara panas kat kulit aku ni. Siapa tak sedih tuan-tuan bila tahu mak dan ayah ni tak masuk syurga? Maka Nabi SAW kata, wa ahli la'amrullah, demi Allah. Allah musta'an. Nabi Ibrahim, ayah dia tak beriman. Nabi Nuh, anak dia tak beriman. Nabi Lut, isteri dia tak ikut. Nabi Nuh, isteri tak ikut. Kan? Nabi Muhammad SAW, ayahnya, pakcik ni yang disayang. Baikkan perasaan kita, Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Mak kita Muslim, ayah kita meninggal sebagai seorang Muslim, nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Demi Allah, dimanapun anda mendatangi kubur Amiri, haithuma ataita ala qabri Amiri au Qurashi min musyrikin kul arsalani ilaika Muhammad wa ubashiruka bima yasu'uka tujarru ala wajhika wa batnika fil nar. Demi keluargaku, demi Allah, dimanapun anda mendatangi kubur Amiri, Bani Amiriyah atau kuburan Quraisy yang musyrik, katakanlah Muhammad telah memutuskan kepadamu menyampaikan khabar yang menusah kamu akan diseret wajahmu dan perutmu akan ke dalam api neraka. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kubur orang musyrikin, pasti mereka itu akan mati dalam keadaan kafir dan diazab. Lepas Nabi SAW dalam satu hadis dia kata, bila idza mararta biqabr musyrik fabashshirhu bin nar. Bila kamu lalu pada kubur orang musyrik, maka berilah berita gembira pada mereka akan adanya azab neraka bagi mereka. Maksudnya fabashshirhum bin nar. Allah musta'an. Dia mengatakan, aku berkata, wahai Rasulullah, hal tersebut diberlakukan kepada mereka, maksud benda tersebut akan berlaku pada mereka yang mati sebagai seorang kafir ini. Sungguh mereka melakukan amalan yang mana mereka tidak dapat membaguskannya selain amalan tersebut. Mereka mengira bahawa mereka telah melakukan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, ini dikarenakan Allah selalu mengutus pada setiap akhir 7 umat seorang Nabi. Barang siapa yang melanggar Nabinya, maka dia termasuk di kalangan orang yang sesat. Dan barang siapa yang mentaati Nabinya, maka dia termasuk orang yang mendapat hidayah. ذلك بأن الله بعث في آخر كل سبع أمم نبيا, setiap 7 umat Nabi. ومن عصى نبيه كان من الضالين ومن أطاع نبيه كان من المهتدين. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Zawaid al-Musnad dan sanadnya dhaif. Kan ada perawi namanya Abdul Rahman bin Ayyash As-Sami'i. Nah, dia termasuk orang perawi yang majhul. Jadi hadis ini adalah hadis yang agung dan mulia. Ini kata ini yang kita nak Al-Imam Ibn Qayyim. Kemuliaannya dan kebesarannya, keagungannya menyeru bahawa hadis tersebut telah keluar dari cahaya kenabian. Tidak diketahui kecuali dari hadis Abdul Rahman bin Al-Mughirah bin Abdul Rahman Al-Banani, Ibrahim bin Hamzah Al-Zubairi mengatakan darinya, kedua termasuk antara ulama besar Madinah. Keduanya adalah perawi thiqah yang dijadikan hujjah dalam kitab As-Sahih. Imam Al-Hadis seperti Muhammad bin Ismail Al-Bukhari menjadikan mereka berdua sebagai hujjah. Para imam ahli sunnah meriwayatkan hadis tersebut dalam kitab-kitab mereka dan sepakat menerimanya dan menyambutnya dengan penerimaan dan ketaatan, dan tidak seorang pun di mereka yang mencela hadis tersebut, dan tidak juga pada salah seorang perawinya. Di antara para periwayatnya iaitu Imam bin Imam, iaitu Abu Abdurrahman Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dalam musnad ayah beliau, itu Zawaid, kitab tambahan Az-Zawaid al-Musnad. Anaknya iaitu Abdullah bin Ahmad bin. Dan dalam kitab sunnah, dia kata Ibrahim bin Hamzah bin Muhammad bin Hamzah bin Mus'ab bin Zubair al-Zubairi menuliskan kepadaku, aku tuliskan kepada anda hadis ini dan aku telah menyodorkan, maksudnya bagi kepada kalian dan mendengar hadis tersebut, dan aku telah membentangkan tersebut bagaimana aku tuliskan kepada anda dan anda dapat menceritakannya daripadaku. Di antaranya ialah Al-Hafiz Al-Jalil Abu Bakar Ahmad bin Amr bin Abi Asim An-Nabil dalam kitab As-Sunnah. Az-Sunnah tu. Kitab As-Sunnah.
Kita as-sunnah. Betul kan? Bukan az-zunnah tu. Al-Hafiz Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim bin Sulaiman Al-Assal di dalam kitabnya Al-Ma'rifah, juga Al-Hafiz pada zamannya, muhaddis zamannya Abdul Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Al-Tabrani. Ada berikutnya Al-Hafiz Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Hayyan Abu Shaykh Al-Asbahani dalam kitab As-Sunnah. Perawi berikutnya Al-Hafiz bin Abdullah Abu Abdullah Muhammad bin Ishaq bin Muhammad bin Yahya bin Mandah. Hafiz Asbahani itu Ibnu Mandah. Al-Hafiz Abu Bakar bin Musa bin Mardawih. Demikian Hafiz zamannya itu Abu Nuaim Ahmad bin Abdullah bin Abu Ishaq Abu Nuaim Al-Asbahani yang buat kitab Hilyah. Dan beberapa hufaz selain mereka yang sangat panjang jika disebutkan. Ibnu Mandah mengatakan Sunnah, Ibnu Mandah kan kita Sunnah Ibnu Mandah. Kita ahli sunnah, kita akidah ahli sunnah. Mengatakan bahawa Muhammad bin Ishaq As-Saghani meriwayatkan hadis ini. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dan selain mereka berdua telah meriwayatkan hadis tersebut di Iraq, di tengah banyak ulama serta para imam di kalangan mereka. Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, dan tidak seorang pun mengingkarinya dan tidak seorang pun membincangkan sanadnya, bahkan mereka meriwayatkannya dalam bentuk pembenaran dan penerimaan. Tidak seorang pun mengingkari hadis ini kecuali seorang yang ingkar, bodoh, yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Kata Ibn Mandah. Kata Ibn Mandah. Sabda beliau, tahdzibu, iaitu menunjukkan bahawa hujan al-aswa', iaitu kubur al-syarbah ila ru'ala telaga yang terkubur lain. Jika disebut satu huruf ya al-hamzah, jadi setelah bahawa mereka bahawa air telaga tersebut telah melimpah dan bagian mana pun anda kedaki anda dapat meminumnya. Itu dalam syurga nanti, berdasarkan riwayat dengan sukun dan huruf ya, bahawa tanah tersebut diserupakan dengan al-hanzah yang hijau dan merata kerana hijaunya tanah tersebut. Satu beliau his, iaitu ucapan yang dikatakan seorang ketika dalam keadaan lengah terkena sesuatu yang membakarnya atau menyakitinya. His tadi tu. Al-Asma'i mengatakan kalimah itu seperti kalimah oh. Satu beliau SAW berkata au annahu. Ibnu Qutaibah berkatakan terdapat dua pendapat. Pertama, annahu bermakna ia. Pendapat lain mengatakan kabarnya mahzuf, seolah-olah mengatakan kalian juga demikian, atau bermakna sesungguhnya keadaan sebagaimana yang disampaikan. Ini semua mufradat lah. At-tuf, iaitu ada orang buat hajat dalam hadis tersebut. Janganlah kalian sekali mengerjakan salat sementara dia menahan hajat dan kencingnya. Al-jisr, jabatan, sabda beliau, maka Rabbmu berfirman mahyam, iaitu bagaimana keadaan dan perkara engkau, di manakah engkau berada. Sabda beliau mengangkat dari kalian azalin, al-azlu iaitu sukun huruf zai, maknanya adalah kesusahan. Al-azil pada timbangan katifah, ada seorang yang tiba kesusahan dan memberatkannya sehingga dia hampir memutus. Sabda beliau, maka beliau kemudian tertawa adalah termasuk sifat-sifat perbuatan Allah. Iaitu Allah Ta'ala tertawa melihat hamba dia tadi. Dalam hadis ni kan. Yang mana tidak satu pun makhluknya yang dapat diserupakan dengannya. Ini sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah Ta'ala. Sifat ni ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah, ada sifat khabariyah mahdah. Maka ini sifat fi'liyah, iaitu Allah Ta'ala ketawa bila dia nak ketawa. Dia ketawa, dia menunjukkan keadaan gembiranya Allah SWT. Allah Ta'ala suka, redanya Allah Ta'ala. Macam mana keadaannya, Wallahu Ta'ala alam bisawab. Kaifnya kita tak tahu, tapi maksudnya kita tahu. Kaif itu kaifiat, cara dia. Ini cara ahli sunnah dalam berinteraksi dengan hadis-hadis yang macam ni. Sebenarnya sifat-sifat zatnya, sifat ini telah disebutkan dalam beberapa hadis yang sangat banyak dan tidak ada celah untuk menolaknya. Ini seperti ahli bid'ah. Kata mana boleh Allah Ta'ala ketawa? Ketawa itu sifat makhluk. Kita tabarakallahu fiik. Tidak ketawa juga adalah sifat makhluk. Kan kalau kamu kata ketawa itu sifat makhluk, maka kita jawab balik, tidak ketawa juga sifat makhluk. Habis tu nak lari daripada satu sifat, kan? Tidak sifat. Okey, gunung ketawa tak? Gunung tak ketawa. Pokok ketawa tak? Pokok tak ketawa. Nah, jadi adakah maksudnya tak ketawa itu sempurna? Tak juga. Makhluk tak ketawa juga makhluk, ketawa juga makhluk. Nah, jadi kita kata bukan itu cara dia. Cara dia ahli sunnah beriman bahawa Allah Ta'ala itu ketawa, yang tak sama yang ketawa je kita. Sebenarnya Allah Ta'ala itu wujud dan tak sama dengan wujudnya kita. Sebab Allah Ta'ala itu mendengar, tak samanya pendengaran dengan kita ila akhirih. Demikian juga lalu Rabbmu mengelilingi bumi, termasuk sifat fi'liyah. Allah Ta'ala keliling bumi. Macam mana cara keliling bumi? Wallahu Ta'ala alam. Jangan samakan. Habis itu kerja Allah Ta'ala keliling bumi je lah Ustaz. La hawla wa la quwwata illa billah.
Tak tahu hakikat cara Allah Ta'ala keliling. Kalau kita kiaskan dengan cara kita keliling bumi, memanglah. Tapi adakah layak kita kiaskan diri kita dengan Allah Ta'ala? Tak. Illa qiyasul awla saja. Illa qiyasul awla. Contoh macam ni, qiyasul awla. Kalau manusia boleh keliling bumi, maka Allah Ta'ala boleh keliling lebih-lebih layak lagi. Ada termasuk sifat perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tidak seorang pun makhluk yang dapat serupakan dengannya. Ini termasuk sifat fi'liyah sebagaimana firman-Nya, wa jaa rabbuka wal malak, dan datanglah Rabbmu serta para malaikat. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk, dan di mana mereka tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan Tuhanmu. Sabda beliau, Rabb kami turun pada setiap malam ke langit dunia. Sabda beliau, Allah Ta'ala akan mendekati pada hari Arafah, pagi hari Arafah, lalu dia membanggakan orang yang wukuf pada petang hari Arafah, dan dia membanggakan orang-orang yang sedang wukuf kepada malaikat. Penjelasan tentang seluruhnya adalah sebuah jalan yang satu dan lurus, penetapan tanpa adanya permisalan, nabal isbat bila tamthil, wa tanzihi bila ta'tilin wala ta'wil, wa tanzihin bila ta'wil, bila ta'til, bila tahrifin wala ta'til. Ini kaedah di ahli sunnah. Isbatun bila tamthil, kita isbatkan tanpa memisalkan, penetapan tanpa adanya pemisalan. Maksudnya kita tetapkan Allah Ta'ala itu ada sifat-sifat tersebut tanpa kita buat pemisalan, tanpa kita buat contoh. Okay? Dan persucian tanpa adanya pemalingan dan penolakan. Dan kita tanzihullah, suci ke Allah tanpa ada tahrif, tanpa ada pemalingan, tanpa kita ubah maksud, wala ta'til, tanpa kita menolak maksudnya. Okey. Sabda beliau SAW, dan para malaikat yang berada di sisi Rabbmu, aku tidak mengetahui tentang kematian para malaikat pada sebuah hadis yang dengan jelas menyebutkannya kecuali hadis ini. Hadis Ismail bin Rafi' yang banyak itu hadis tentang aswar, dan juga argumentasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa nufiqa fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa ma man syaa Allah. Dan tiuplah sekali maka matilah yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Maksudnya siapa yang dikecualikan daripada mati, wallahu ta'ala alam bisawab. Sabda beliau SAW, demi sumbahanmu adalah sumpah dengan kehidupan. Ar-Rabbu jalla jalaluh. Hadis ini menunjukkan bolehnya bersumpah dengan sifat-sifatnya. Dia boleh tak sumpah dengan sifat Allah? Ya boleh. Wa rabbik, demi Tuhanmu. Boleh. Wa ilahuk, demi Tuhanmu. Serta sahnya sumpah dengan sifat-sifat Allah, bahawa sifat-sifat Allah adalah sifat yang qadim. Qadim maksudnya sedia ada, azali. Juga dari sifat-sifat Allah dapat disadur kata-kata masdar, maksudnya rahmah. Nama Allah Ta'ala kan, sifat Allah Ta'ala Rahim, dia keluar pada dunia rahmah kan. Inni khalaqtur rahima wa minha ishtaqaqtu ismi. Dan dengan sifat-sifat tersebut telah ditetapkan padanya sifat. Maksudnya kita ni, bila kita beriman dengan nama Allah, kita kata nama Allah ni dia ada sifat. Itu adalah kadar yang lebih daripada sekadar menetapkan nama-nama Allah. Dan nama-nama Allah disadur dari kata masdar ini yang menunjukkan adanya sifat. Kemudian wajah rabbuka, datang lengkingan suara, iaitu datanglah lengkingan, iaitu sangkakala, iaitu suara dan tiupan, as-saruh disebut. Sabda beliau, hingga menumbuhkan daripadanya bahagian kepalanya, bersabda akhlufu az-zara', iaitu sebagaimana tumbuhan setelah dipanen, iaitu dituai. Beliau SAW menyerupakan kebangkitan hari akhirat setelah kematian dengan berbuahnya kembali tanaman setelah dipanen, telah dituai. Kalau kita ada buah mangga contohnya, kita dah petik buah mangga tu, tahun depan keluar sekali lagi. Okey. Kalau Nabi SAW samakan kejadian manusia itu macam itulah. Dia akan tumbuh dari kecil, akan besar balik di padang mahsyar kelak. Lepas dia kata akan dikeluarkan, ditumbuhkan bahagian kepala. Kalau kita macam mana boleh kepala keluar dulu pula? Jadi kita kena bayangkan macam pokok, macam pohon kan dikeluarkan tunas dulu. Tunas kepala lah. Naik. Sabda beliau, dan bayi pun kalau keluar daripada perut ibunya, keluar apa dulu? Keluar kepala dia normal lah, keluar kepala dulu. Okay. Itulah kalau kita disunahkan, kalau kita masukkan jenazah dalam kubur, kita masukkan kepala dulu. So, macam mana dia keluar dalam dunia ni dengan kepala dulu, kita masukkan dulu kepala dulu. Sabda beliau SAW hingga duduk tegak.
Iaitu sehingga penciptaannya telah sempurna dan kesempurnaan kehidupannya di akhirat kelak ni. Setelah itu dia berdiri dari duduknya dan dituntun kepada tempat berdiri di hari kiamat, baik sambil berkenderaan atau sambil berjalan kaki. Sabda beliau, dia mengatakan, wahai Rabbku, kemarin hari ini menganggap bahawa singkatnya waktu berada di dalam tanah, seolah-olah dia berada di dalam tanah hanya sehari. Yang itu orang yang beriman lah. Maka dia mengatakan kemarin atau setengah hari. Lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Mereka disangka sekejap dia. Dan lam yalbathu illa asyiyatan aw duha. Dia mengatakan hari ini dia mengira bahawa dia baru saja bersama dengan keluarganya, bahawa dia berpisah dengan mereka kemarin pada hari itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini kalau orang soleh, tuan-tuan. Kalau orang soleh, bila dia mati nanti, masuk kubur, dan bila dia dibangkitkan pada hari kiamat, dia rasa macam baru semalam. Dia rasa macam baru semalam dia meninggal. Allahu Akbar. Nas'alullah al-jannah ya Allah. Nas'alullah minkal jannah ya Allah. Allahumma rizqna al-jannah. Allahumma rizqna al-jannah. Allahumma rizqna al-jannah. وما قرب إليها اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah menyatukan kami setelah kami terkoyak-koyak dengan daging, kelusuhan dan haiwan-haiwan buas. Pembenaran Rasulullah SAW atas pertanyaan beliau adalah sanggahan kepada mereka yang menganggapan bahawa para sahabat tidaklah mempermasalahkan detail-detail agama serta tidak memahami secara rinci permasalahan iman. Oh, cantik. Bahkan para sahabat juga menyebutkan diri dengan perkara-perkara ilmiah. Barakallahu fiik. Dapat tak? Al-Imam Ibn Qayyim dia keluarkan daripada soalan-soalan yang macam ni, soalan sahabat ini menunjukkan bahawa para sahabat juga tak tahu benda-benda detail. Kenapa ni? Kenapa? Sebab nak bantah setengah kelompok ahli bid'ah. Dia kata, oh para sahabat dulu mereka ni memanglah, mereka ni tak suka bincang dalam. Sebab tu dia kata sahabat ni itu aslam, kita ni ahkam. Kita ni ahkam, kita lagi bijak sebab kita lagi detail. Ibn Qayyim bawa hadis ni. Nah, para sahabat juga detail. Macam mana keadaan hari kiamat, macam mana kami akan ditanya, macam mana sekian dan sekian. Bahkan cara Allah Ta'ala melihat pun, cara melihat Allah Ta'ala, cara kita melihat Allah pun, para sahabat tanya. Juga sebagai bantahan bahawa anak keturunan kaum As-Sabi'ah dan Majusi serta sekte Jahmiyah, kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah Qadariyah lebih mengetahui daripada sahabat tentang perkara-perkara ilmiah. Nampak tak? Sebab ahlul kalam inilah ahlul kalam, iaitu orang yang bicaranya tentang akidah itu dengan logik akal semata-mata. Orang yang berbicara tentang akidah dengan logik akal semata-mata, lalu mereka mengatakan bahawa para sahabat ni tak, ya, orang yang ikut salafi, orang yang tak gunakan otak dia dengan baik. Mereka hanya dengar saja. Jadi tak, para sahabat lebih detail daripada kamu. Lebih detail ilmunya daripada kamu. Ya? Juga menunjukkan bahawa mereka menyampaikan kepada Rasulullah SAW segala pertanyaan dan kerancuan yang mereka anggap pelik bagi diri mereka. Nampak? Mereka tanya, macam mana tengok Allah Ta'ala, macam mana syurga, macam mana sungai dia, macam mana nikmat dia. Rasulullah SAW memberikan jawapan atas pertanyaan dan kerancuan tersebut dengan jawapan yang mendinginkan mereka. Beberapa pertanyaan kepada Nabi SAW telah disampaikan oleh musuh beliau SAW dan juga para sahabat beliau. Macam orang Yahudi pernah tanya Nabi. Ada pertanyaan yang berasal dari musuh beliau adalah pertanyaan yang berlebihan dan bertujuan untuk memojokkan, mengejekkan. Sementara pertanyaan dari para sahabatlah untuk memahami, meminta penjelasan dan tambahan keimanan. Apa Ibn Qayyim sebut macam ni? Sebab nak bantahlah setengah kelompok yang kononnya sayangkan Islam, tapi bila kita cerita pasal Allah Ta'ala atas arasy dan seumpama syurga, cara dia tanya soalan yang mengejek, memperlekeh, merendah-rendahkan. Kita beritahu Allah Ta'ala atas arasy. Dia lukislah gambar apalah, gambar dewa mana dah. Dia kata inilah dia kefahaman orang Wahabi berkenaan dengan sifat Allah. Dan hadis Nabi SAW. Dan mereka akan tanya soalan-soalan yang mengejek. Macam mana turun ke dunia?
Berapa kali turun dekat dunia? Dunia ni kan bulat. Macam nak turun setiap hari? Nampak soalan. Pada pertanyaan ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyatukan seluruh bahagian hamba setelah bercerai-berai dan mengadakannya kembali lalu menciptakannya dengan ciptaan yang baru sebagaimana Allah namakan dalam kitabnya. Demikian juga pada dua bahagian dari hadis tersebut. Saat dia beliau, aku kabarkan kepadamu satu yang serupa dengan itu dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda kekuasaannya adalah nikmatnya dan ayat-ayatnya dengan para hamba dan mengenalinya. Di antara penetapan adanya qiyas sebagai dalil tauhid, adanya hari kebangkitan, Al-Quran juga dipenuhi dengan qiyas semacam ini. Okay? Di antara bahawa hukum tersebut adalah hukum yang semisalnya. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala al-hukum adalah hukum dengan semestinya. Allah Taala akan hukum seseorang itu sesuai dengan al-jaza' min jinsil amal. Okay? Al-jaza' min jinsil amal. Apabila Allah Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu, lantas bagaimana mungkin kuasanya akan lemah untuk meletakkan yang serupa dan semisalnya. Allah SWT telah menguraikan dalil-dalil akan hari kebangkitan di dalam Quran dengan penjelasan yang sangat bagus, sangat jelas, sangat cermat dan paling dapat dicerna oleh akal dan fitrah. Akan tetapi musuh-musuh beliau sallallahu alaihi wasallam yang ingkar menolaknya dengan kedustaan terhadapnya, menganggapnya tidak mampu menghujahkan nikmatnya. Maha tinggi Allah. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan bumi. Kan? Wa asyraqat 'alaiha wa hiya madarratul baliyah. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Jadi Allah Ta'ala menghidupkan bumi setelah matinya. Dan tanda-tanda ni ialah kau lihat bumi kering. Maksudnya apa ni? Maksudnya apa? Allah Ta'ala nak beritahu bahawa kalau kami boleh hidupkan bumi yang kering, biji benih, tak ada air, bila hujan turun je, keluarlah biji benih tadi. Di tanah yang kering, bumi yang kering. Macam tu juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkuasa untuk hidupkan perkara-perkara ini kesemuanya. Kan? Jadi tak bolehlah kita kata barakallahu fiik. Tak macam Allah Ta'ala nak hidupkan macam mana. Tak, Allah Ta'ala tunjukkan bahawa biji benih yang kering dalam tanah yang kering. Kita tak tengok National Geographic. Dekat Kilimanjaro, dekat Serengeti, pada musim panas tak boleh keluar pokok, tak boleh keluar pertumbuhan, binatang semua kehausan, kelaparan. Dan turunnya hujan, keluar hijau-hijau, hijau kawasan tersebut berubah. Itulah juga Allah Ta'ala hidupkannya mati nanti. Jadi kita boleh pakai, kita boleh gunakan akal kita. Jadi dia logik. Jadi kalau Allah tanya, ada tak hari kebangkitan? Logik. Macam mana logik? Macam mana Allah Ta'ala boleh hidupkan pokok, benih yang mati? Maka akhirat kalau Allah Ta'ala boleh hidupkan manusia mati, macam mana? Keadaan kamu tak tahu bagaimana, bukan dalilnya dia tidak berlaku. Ini silap faham orang. Ingat sebab dia tak tahu maka tak wujud. Tidak tahu itu bukan dalil bahawa dia tak wujud. Macam banyak sekali pendakwah kita boleh berdebat dengan etis kata hari kiamat ada atau tak. Dia kata tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab tak boleh nak buktikan. Dia kata, adakah benda yang kamu tak nampak tu mesti tak ada? Dia kata sekarang dia kata mungkin ada, mungkin tak ada. So dia tanya, kalau mungkin ada, mungkin tak ada. Okey, sebenarnya balik. Hari kiamat mungkin ada dan mungkin tak ada. Kalau kamu tolak Islam, katakanlah ada kemungkinan yang kedua, ada. Kamu rugi tak? Rugi. So kalau kau beramal dengan amalan Islam, adakah kamu rugi? Tak. Kalau tak jadi pun tak ada rugi apa. Nah, mungkin daripada kita akan rugi dunia lah. Kita nak enjoy kat dunia ni sesuka hati. Tidak. Adakah enjoy dunia dengan sesuka hati tu maksud kamu akan rasa kebahagiaan? Tak. Bahkan kamu rosakkan diri kamu. Lihat orang yang bahagia di dunia ni, orang yang self-contained, orang yang
yang menahan diri. Itu orang yang sihat. Ialah orang yang tahan diri daripada makan benda tak sepatutnya. Tengok orang yang berjaya dalam perniagaan. Ialah orang yang menahan dirinya daripada nak ikut hawa nafsunya untuk bersenang-senang. Dia pergi kerja. Tengok orang yang ahli sukan yang berjaya. Di dunia. Saya kata di dunia. Tengok macam Cristiano Ronaldo. Tengok dia punya training dia. Sampai umur 38, 40. Masih lagi fit. Jadi kita kata barakallahu fik. Keadaan kamu tak nak ikut siapa-siapa, nak ikut keadaan kamu sendiri saja, hawa nafsu saja, itu sendiri telah merosakkan dunia kamu. Dan kalau kamu tak pilih Islam, maka merosakkan akhirat kamu pula. Berarti kalau akhirat tak ada, kita ada dua kemungkinannya. Ada dan tak ada, 50-50. Kalau tak ada, you tak rugi apa-apa. Tapi kalau ada, you akan ada kerugian yang sangat besar. Hmm. Betul tak? Ayat yang semisal dalam Al-Quran sangatlah banyak. Sabda beliau, dan kalian akan memandang kepadanya dan dia akan memandang kalian, menunjukkan penetapan sifat memandang bagi Allah dan penetapan ru'yatullah, melihat Allah di akhirat. Ini di sisi ahli sunnah, iaitu ahli sunnah beriman bahawa kita akan melihat Allah Azza wa Jalla. Kita akan melihat Allah Azza wa Jalla. Okey. Barakallahu fiik. Perkataannya, bagaimana bisa sementara kami memenuhi bumi dan dia adalah zat yang tunggal. Macam mana boleh nampak Allah Ta'ala sedang kami banyak? Macam boleh nampak Allah Ta'ala? Dan tak ada seorang pun cemburu, tak ada seorang pun akan terlepas daripada melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Saya nak stop kat sini, sebab panjang lagi perbincangan ni tuan. Hadis ni terbaik, Imam Al-Qayyim dihuraikan panjang lebar hadis ni. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah akan datang bi'idnillahi ta'ala. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.